sampai sidang kelam. Dia tinggal mic sini. Call KA. Pulang balik bang. Bukan kan? Oh. Kan itu dia cut video start kali kan. Semua dia dah whiteboard. Dia lama tak main sekarang. Apa ini kembali kepada akidah yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah kita sambung kuliah kita. Walaupun ada yang nak bincang pasal isu dan sebagainya, tapi jangan sampai kelas asal tak jalan. Kelas kita kena terus berjalan. Okey, kita sampai pada muka surat 190, betul 190. Jadi perenggan terakhir. Ya, perenggan terakhir atau pada 191 di atas. Okey. Masih lagi dalam perbincangan kalam al-Imam Tahawi rahimahullah, kata beliau, ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Dan kami berpandangan bahawa tidak patut untuk seseorang itu keluar ke atas pemimpin-pemimpin mereka dan wulatul umur mereka, walaupun pemimpin tersebut melakukan kezaliman, dan tidak boleh mendoakan kehancuran ke atas mereka. Dan kami tidak akan mencabut tangan daripada ketaatan, dan kami berpandangan bahawa ketaatan kepada mereka sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kefarduan. Selagi mereka tidak menyuruh kepada perkara maksiat, dan kami sentiasa mendoakan mereka untuk kebaikan dan muafah. Ketika pemimpin kita menyuruh kita buat kebaikan, kita ikut. Ketika pemimpin kita melarang kita daripada perkara maksiat, kita ikut. Ketika pemimpin suruh kita perkara yang diharamkan, kita tinggalkan, kita tak ikut. Ketika dia menyuruh kita, ketika dia melarang kita daripada perkara kebaikan, kita pun tak ikut. Persoalan yang dibincangkan sekarang adalah bab-bab berkaitan dengan bab-bab perintah mereka yang tidak ada pelanggaran dengan syarak. Tidak ada pelanggaran dengan syarak. Okey, kita dah syarahkan perkara tersebut, kita terus tengok dalil. Dalil kewajipan, antara dalil-dalil kewajipan mentaati pemerintah dan juga waliul amar, termasuk ulama-ulama. Kerana ulama, kita kata ulama lebih asas daripada pemerintah, kerana ulama yang memberikan pencerahan kepada pemerintah. Pemerintah ini, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan walil amr dari kalangan kalian. Jadi kalimah minkum itu dengan didahului oleh nida ya ayyuhallazina amanu, pemimpin itu harus dan wajib dari kalangan orang beriman. Perkara penting untuk kita ingatkan, pemimpin yang kita pilih itu
wajib dari kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab kadang-kadang berlaku perselisihan. Kerana wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu wa in kafain. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan sekiranya kalian berselisih dalam suatu perkara, maka hendaklah kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pemimpin dari kalangan orang beriman sahaja yang akan mengembalikan sesuatu perkara kepada Allah dan Rasul. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah dia perkara yang baik, al-khair, dan sebaik-baik penyudah. Kita nakkan kesudahan yang baik, pemimpin itu dari kalangan orang-orang beriman, kerana mereka sahaja yang boleh dengar dan boleh terima penyelesaian ikut Al-Quran dan Sunnah. Cuba Syekh ayat. Fa'in siapa dia? Syekh Hanafi. Cuba. Fa'in kan? Fa'in tanaza'tum. Ayat Quran ni kadang-kadang yalah, kita baca kat mulut kadang-kadang lupa. Fa ke wa kadang-kadang. Semoga Allah SWT mengampunkan kita. Quran ni kalau kita tak ulang selalu, tak tengok selalu, kerana ayat yang biasa kita baca pun kita boleh jadi ragu kadang-kadang. Kadang-kadang jadi ragu. Allah musta'an. Jadi ayat ini Allah cerita tentang orang waliul amr, orang-orang yang dianggap sebagai waliul amr. Jadi ketika berlakunya perselisihan, pemerintah akan ataupun waliul amr akan kembali kepada Allah dan Rasul. Siapa yang akan bimbing pemerintah ini kepada Allah dan Rasul? Ulama. Ulama lah yang akan tunjukkan. Sangat penting ulama yang ada di sekeliling pemerintah itu terdiri daripada ulama yang mengenal sunnah, yang ingin menegakkan kalimah-kalimah Allah, menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana ulama ini yang memperkenalkan perselisihan di kalangan umat akan berlaku. Bila berselisih, pemimpin akan terlibat. Dan cara perselisihan ini adalah kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah, daripada Allah dan Rasul. Dia pemimpin kebiasaannya dari kalangan orang awam, atau dia di kalangan orang alim tapi tak sempat melakukan kajian kerana tugas seorang pemimpin itu luas. Jadi dia memerlukan kepada ulama yang menasihati. Jadi yang terlibat dalam pemerintahan adalah ulama dan umara, dan mereka berdua adalah waliul amr, orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan urusan awam, ulama dan umara. Dan kedua inilah intipati yang utama, atau dua kelompok ini yang perlu kita pilih dan jaga betul-betul. Sama ada ulama yang memegang jawatan besar bukan dari kalangan orang yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, atau pemimpin yang tidak mahu menegakkan Sunnah, dia jadi masalah. Akan jadi masalah. Sebab tu penting ayat ni. Jadi kalau pemimpin itu betul, pemimpin itu datang daripada orang yang beriman, yang sedia menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam dirinya dan dalam pemerintahan dan sebagainya, ketika itu kita akan menitijahkan suatu perkara yang baik. Okey. Terus masuk pada hadis. Antara dalil-dalilnya ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melihat sesuatu, kita tengok bahasa Arabnya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari yang berlaku atau dilakukan oleh amirnya, itu pemerintah, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Hendaklah dia bersabar. Pemimpin kat sini, pemimpin mana? Pemimpin mana? Pemimpin am atau pemimpin khas? Pemimpin am artinya semua orang, dia pemimpin pada seluruh orang. Ada lagi pemimpin khas, ketua usrah. Kita pemimpin bila nak bermusafir, naik kereta, kita ikut seorang. Lantik seorang jadi
pemimpin atau pemimpin di khas pemimpin, contoh pemimpin kapten sukan kan, dan sebagainya. Pemimpin mana yang Nabi maksudkan? Pemimpin am. Pemimpin am artinya kalau dia buat sesuatu dan semua kuasa berada di bawah dia, dan kalau kita tidak mentaatinya akan menimbulkan kerosakan yang umum, maka ketika itu hendaklah kita bersabar. Manakala pemimpin khas kan, naik kereta kita serahkan pada Hanafi, jadi pada Ustaz Khairan Marjua Khairan Marjuan untuk jadi kita punya tour leader kan. Dia bawa pergi parking betul-betul depan night club kan. Kita kata jangan parking sini, aku Amir. Kita pecat dia, tukar orang lain sebab tidak mempengaruhi apa-apa kemaslahatan. Sebab pemimpin kecil dia buat benda yang salah, mudah untuk kita tukar. Sakat dalam kereta, dia kata aku ketua, senang, nanti orang lain ni ketua benda dah jelas melanggaри syarak. Tetapi untuk pemimpin umum tak semudah itu. Pemimpin negara nak tukar macam tu je, tak naklah kita tukar yang lain. Kita tak sabar. Pemimpin buat salah, tak sabar, lawan, bakar tayar kat sana sini. Nak tukar macam mana? Dia pemimpin am yang tak mudah untuk kita tukar, tak mudah untuk kita lawan. Bukan hukumnya tak boleh lakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak. Kemaslahatan itu pun penting. Jadi apa yang mampu kita buat adalah sabar. Dan itu manhaj al-sunnah wal jamaah. Falyasbir, maka adalah dia bersabar. Fa innahu, sesungguhnya, man faraqal jama'ata shibran, barang siapa yang memisahkan diri daripada jamaah shibran, walaupun sejengkal ataupun walaupun sedikit. Bab ni aku tak nak ikut orang ramai. Saya kata bukan berkaitan dengan bab nas, bukan berkaitan bab agama, kita kena tahulah yang mana betul dan salah. Tapi taat daripada ketaatan, mana melepaskan diri walaupun kena 2-3 isu. Aku bab ni kalau dia cakap memang kalau dia buat, contoh ada orang dia sensitif, aku tak masalah dengan dia. Tapi kalau berani dia usik keluarga aku tembak dia, contoh kan. Dia datang, dia tak menentang habis, tapi dia ada had dia. Itu namanya walaupun taat keluar daripada ketaatan sejengkal, artinya urusan-urusan yang kecil sedikit pun. Walaupun urusan yang kecil, dan dia mencabut daripada ketaatan, tak nak ikut. Mencabut daripada ketaatan, memisahkan diri daripada ketaatan tidak bererti dia ni tak buat salah langsung. Kita ikut undang-undang. Kita memang ikut undang-undang. Mengiktiraf undang-undang di sebuah negara, iktiraf perlembagaan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang langgar juga. Kan? Kereta baru keluar nak test juga. Jadi 190, 180 kan. Salah tak salah? Salah. Bila buat kesalahan dalam keadaan masih akur dengan keabsahan undang-undang dan tahu ketika itu dia tidak dikira sebagai khawarij. Dia bukan khawarij. Yang buat salah ni ramai. Diterima. Keresaman Allah kena pula ingatkan kamera agak jauh lagi berdekat. Dia tahu salah dan dia terima. Khawarij ni dia kata, kalau nampak polis sekali, polis semua tagut, polis semua tentera-tentera tagut. Peduli apa dia? Nampak aku langgar aje, macam mana? Mana dia memang hukumkan kufur kepada pemerintah dan juga kaki tangan pemerintah. Jangan pula bila orang buat salah undang-undang khawarij. Nah, dia kena kata khawarij berkaitan i'tiqad. Khawarij dia i'tiqad kufurnya pemerintah dengan sebab kekufuran. Kalau khawarij dekat Malaysia ni banyak cerita tentang perlembagaan ni bukan negara Islam. Itu permulaan dari situlah. Maka dibincangkan dalam perlembagaan ni bukan Islam. Kan? Bila kita tanya balik Islam macam mana?
Apa yang awak mampu buat? Kita tak mampu. Kalau tak mampu nak buat macam mana? Ya, apa yang kita boleh buat? Adakah hanya kerana dengan ada kekurangan pada satu perundangan, pada ada kelompongan pada perkara tertentu, kita cabut ketaatan daripada semua? Pasti kalau disebutkan undang-undang manusia buat, dan kita tahu kita mentahkimkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita nak. Kalau boleh diubah undang-undang daripada awal lagi, letak Al-Quran sunnah terus sebagai undang. Tapi ini bukan perkara yang kita mampu buat. Tidak semudah itu. Mengubah perlembagaan, mengubah undang-undang bukan perkara yang mudah. Jadi kalau mampu, cerita lain. Tapi keadaan sekarang ini tak mampu. Jadi caranya, taatlah pada tempat yang benar, pada tempat yang betul, dan perkara yang salah kita tak taat. Dan menurut undang-undang, tak ada, memang dalam perlembagaan tak ada pun benda yang salah. Apa dalam undang? Cuma kelompongan tertentu diguna oleh pihak yang melakukan kesalahan. Kelompongan tu diguna pakai. Bukan undang-undang tu yang suruh buat kekufuran. Betul? Apa yang berlaku pada di mana-mana sekalipun, kelompongan undang-undang. Bukan undang-undang tu menyuruh kepada menghalalkan zina, menghalalkan arak dan sebagainya. Kelompongan itu yang diguna ruang. Jadi undang-undang manusia memang tak sempurna. Memang undang-undang Allah yang paling sempurna menjalankan sebagainya. Jadi perjuangan itu perlu dibuat pada tempat yang betul, ikut kemampuan. Tak boleh mentakfirkan. Ada orang takfirkan pemerintah, habis pemerintah bertukar-tukar. Pemerintah yang pegang dengan perlembagaan yang sama bertukar-tukar. Yang mana satu kafir, yang mana satu tak, pening. Sebab tu fikrah begini tidak patut. Fikrah ini tidak patut dipraktikkan dan diamalkan. Caranya adalah masing-masing kita cari ruang untuk memberi khidmat, menyumbang apa yang potensi yang ada pada kita untuk kemaslahatan umum. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga apa yang kita mampu daripada kekuatan dan kemampuan yang ada pada yang Allah kurniakan pada kita. Okey. Dan Nabi kata, barang siapa yang keluar daripada jamaah walaupun sejengkal, famata, kemudian dia mati, famitatun jahiliyah, maka mati dia tu, cara mati dia macam mati orang jahiliyah. Kerana masyarakat jahiliyah tak ada siapa yang dibai'ah, tak ada pemimpin, siapa kuat dia menang. Dikatakan Abdul Muttalib itu pemimpin Mekah kerana dia ditaati. Tapi tak ada perlembagaan kata dia ada ketua Quraisy keseluruhannya. Ada negara semua tak. Dia kabilah, dia kuat. Kabilah Quraisy, Bani Hashim. Sampai masa mereka boleh buat boykot. Ketika dia ramai-ramai kumpul, tak apa. Dia kuat, kita boykot. Biar dia dengan Muhammad, kita jangan bercakap dengan dia, jangan jual beli dengan dia. Itu Quraisy. Itu zaman jahiliah. Zaman jahiliah, dia tak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin. Siapa yang kuat, dia akan menang. Siapa yang dapat sokongan, dia akan jadi pemimpin. Tapi tak ada satu kelaziman untuk taat dan tak ada satu bai'ah yang kekal. Untuk selepas pada Islam datang, ada bai'ahnya. Bai'ah pada zaman Nabi hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan pada seluruh orang-orang yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin begitu. Hanya untuk khalifah. Dan bai'ah kepada khalifah, orang-orang yang dilantik oleh khalifah sebagai gubernur-gubernur merupakan sebahagian mentaati pemerintah. Tempatan itu adalah sebahagian ketaatan daripada pemerintah pusat, iaitu khalifah yang berada di pusat khalifah. Sama ada di Madinah Munawwarah pada pemerintahan 3 zaman, dan di Kufah ataupun di Iraq di ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian berlakunya perselisihan pada peringkat awal. Ada Al-Madinah, bai'ah dengan Husain dan sebagainya. Kemudian kepada Sayyidina Ali, kepada Muawiyah yang berada di satu tempat. Akhir sekali berlakunya Amul Jamaah, berkumpul semula di bawah khalifah yang sama. Kemudian dalam perjalanan zaman Umayyah berlaku lagi pecahan-pecahan. Ada negara yang keluar buat pemerintahan yang tersendiri pada zaman Umayyah, pecah.
negara-negara Islam yang ada di tempat tertentu, mereka tidak mula buat negara sendiri. Juga berlaku pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, ketika itu bukan satu khalifah, bukan khalifah menguasai seluruh negara. Ada kawasan negara Islam yang ada kerajaan-kerajaan kecil. Mula ada sampai pada zaman Turki Uthmaniyah sekalipun. Ketika itu mereka khalifah Uthmaniyah masing-masing berkuasa di tempat mereka ada kuasa dan ada pengaruh. Namun khalifah ni, yang disebut khalifah ni, orang yang paling besar lah, dia besar. Tapi khalifah ketika itu tidak lagi mempunyai makna seperti khalifah pada zaman Nabi SAW. Dari situlah pada zaman sekarang pecah makin pecah. Dunia Melayu sendiri pecah pada beberapa negara. Dunia Afrika sendiri pecah pada negara. Eropah pecah pada negara. Negara Arab yang dahulunya bersama semua pecah di negara masing-masing. Oleh kerana zaman kita zaman yang sangat lemah, tiap-tiap negara hanya kecil saja kuasanya, maka ketika itu kita kembali kepada usul berbai'ah dengan pemimpin yang berkuasa di setempat. Yang mana negara besar, semua taat pada negara besar. Yang mana kuasa kecil, yang kat situ taat pada negara yang kecil. Tak boleh kata saya ni saya duduk di negara Singapura kecil je, jadi saya kena ikut yang sana sini yang besar. Tak, tempat. Sebab itulah apa sahaja yang diisytiharkan oleh pemerintah setempat, masuk waktu puasa ke, masuk raya ke, ikutlah pemerintah setempat. Kerana perkara itu akan menjadikan urusan awam itu lebih terurus dan aman. Nak balik sama, kata khalifah kita nak balik kepada khalifah Rashidin. Semua orang nak. Siapa tak nak Islam kuat semula? Itu negara Islam bersatu semua di bawah satu kuasa. Atau kuasa paling kurang yang keluar tu pun hanya 2-3 negara, yang lain bersama. Semua orang nak, tapi adakah itu mudah? Mampu? Adakah itu kita mampu? Kalau tak mampu, baliklah, buatlah apa yang kita mampu. Kalau kita mengharapkan buat sesuatu perkara yang kita tak mampu, yang terjadinya adalah sebaliknya. Bukan masalahah yang ada, tapi mafsadah. Banyak kumpulan yang nak lantik khalifah dia sendiri. Terakhir zaman sekarang ISIS lah. Tiba-tiba dia nampak semua negara pecah, dia lantik Abu Bakar al-Baghdadi sebagai dia punya khalifah. Tiba-tiba dari mana dia lantik? Ada khalifah pula umat Islam ni. Tiba-tiba dia isytiharkan semua negara yang tak bai'ah dengan dia adalah khawarij. Orang lain tu khawarij. Dia pun baca ada khawarij. Dia dah ada khalifah sekarang. Khalifah yang umum itu khalifah yang dibai'ah oleh seluruh umat Islam. Nak sampai manusia bersatu ke sampai situ sangat jauh. Baru isu tentang ainallah dah bergaduh dah. Nak bersatu sampai tahap begitu luas, negara Islam semua bersatu dan mengiktiraf satu kuasa seorang sebagai khalifah, bukan perkara yang mudah. Persisihan umat ini sampai pada tahap akidah yang paling basic pun dah selisih. Jadi apa kita mampu? Kita tak mampu. Nak satukan seluruh dunia Islam, kita tak mampu. Nak islahkan dalam peringkat negara pun tak mampu. Yang mampu kita buat apa yang kita mampu, buatlah apa yang kita mampu. Tiap-tiap orang ada kemampuan yang terbatas. Isu, jadi nak tak nak, kena betulkan orang Islam dulu. Nak tak nak, kena betulkan tiap-tiap akidah pada orang Islam, ibadah dia, betulkan akhlak dia. Akhlak orang Islam pun banyak rosak dah. Dulu beza, orang Islam takkan pakai macam orang kafir. Dia ada izzah dia. Zaman sekarang, orang kafir Islam sama je. Sama, pakaian sama. Yang tidak berpakaian pun sama. Zaman dah sampai pada waktu perpecahan yang sangat teruk, berpunca daripada umatnya yang tidak lagi mengamalkan sunnah. Kemudian akhirnya bila terlantiknya pemimpin di kalangan umat yang sama yang tidak sempurna, datang orang yang baru semangat nak cinta negara Islam, dia kafirkan orang yang dilantik tersebut. Hakikatnya semua pemimpin terlantik daripada rakyat yang ada sekarang. Macam mana perangai kalian, begitulah pemimpin kalian. Betul tak? Rakyat yang akan undi. Wakil yang ada tu, macam mana perangai yang ada pemimpin, biasanya rakyat begitulah. Ada orang baik, memang ada orang baik. Tapi tak mudah diangkat, kecuali kalau sekiranya kita mampu betulkan yang di bawah. Jadi nak tak nak, kerja masa jauh. Jangan fikir perkara yang sangat jauh. Kita impikan, kita mengimpikan
wujudnya khalifah Islamiah. Betul, siapa pun impikan. Tetapi kalau fikrah begitu dijadikan sebagai gerak kerja begitu, dia akan memecahkan. Dia bukan untuk mengumpulkan. Semua kumpulan yang bercita-cita nak tegakkan khalifah Islamiah pada keadaan sekarang, jangan kata kita tak suka. Kita semua umat Islam nakkan adanya khalifah. Tapi gerak kerja yang nak paksa seluruh negara taat pada satu orang, satu kumpulan, akan memecah belahkan. Semua kumpulan ni ada dia punya mursyidul am dia, ada dia punya khalifah dia, dan akan berlakunya bai'ah dalam bai'ah. Duduk kat negara bai'ah, bai'ah kepada undang-undang negara. Kemudian ada perintah daripada ketua kumpulan dia dekat mana-mana. Masalah. Kalau berlaku perbezaan macam mana? Tak jelas siapa yang dia berada di bawah kelompok mana. Sebab tu lebih baik jadilah di mana kita duduk, jadilah warga negara yang baik. Taat pada undang-undang, taat pada pemerintah setempat. Lebih lagi ke negara-negara demokrasi. Kita tahu demokrasi bukanlah sistem Islam pada asalnya, tapi dah duduk di situ, ambillah ruang kebaikan yang ada, amalkan apa yang kita mampu, tegakkan syiar Islam dengan kadar kemampuan kita. InsyaAllah pada satu hari kalau ada perubahan dan sebagainya, akan nampak sahaja ruang kemampuan untuk mengubah kepada kebaikan, sokong. Satu-satu. Akan berlaku nanti orang perjuangkan. Bila ada kemampuan, orang perjuangkan. Tukar pada buat undang-undang tertentu, sokonglah masa tu. Masa tu ada kemampuan. Kalau datang tiba-tiba Al-Mahdi, betul-betul Al-Mahdi lah, bukan Mahdi yang bulan 6, tapi bulan 6. Mana betul-betul Al-Mahdi pun kita akan kenal siapa yang betul. Dan kita jangan hidup dengan pandang jauh itu. Ya, apa yang jangan terlalu angan-angankan perkara yang besar tanpa melihat pada realiti. Realiti kita sekarang, kat mana kita duduk, buatlah. Kemampuan kita buatlah. Buatlah sesuatu sesuai dengan kemampuan kita di suatu tempat dan masa kita berada. Masa zaman sekarang, orang sampaikan, orang nak rujuk pada ulama, ulama pun tak tahu siapa ulama betul. Orang rujuk pada pandangan, minta pandangan. Kita tanya ustaz ni, yang mana ustaz begitu pening? Sebab semua nama ustaz. Daripada ustaz kopiah sampai tak berkopiah. Tak ustaz kopiah. Semua ustaz. Tadi ada kawan kata, Ustaz, tunjukkan kata, ustaz kopiah tak ke kopiah. Jadi kopiah tu majas apa? Kopiah tu majas. Cakap, memanglah ustaz kopiah tu makhluk. Kalau untuk makhluk memang ada majas. Apa salahnya? Itu gurau-gurau je lah. Tak tengok. Satu kalau ni masuk isu nanti, kita tinggal tu. Salaf, kerja salaf senang je. Penghujungnya jangan layan dia orang ni. Jangan layan. Salah. Sebab apa? Dia nak bawa dia punya pening tu. Cuba dia nak bagi seorang pening macam dia. Mai awak dengar. Awak dengar. Awak tak pening pun. Orang faham je. Dia nak suruh dengar macam dia. Sebab tu ahli kalam patut dihentikan di mana-mana. Tak perlu suruh pening-peningkan. Sebab tu akidah salaf ni akidah yang meraihkan seluruh peringkat masyarakat, pemahaman masyarakat. Orang awam faham. Orang awam dengar faham. Orang berilmu faham. Datang ahli kalam, kita rak macam tu je lah. Apa susah? Kalau akidah salaf hanya boleh fahamkan orang awam dan tak mampu memahamkan orang yang alim atau ada penentangan, itu kurang. Tapi salaf tidak. Salaf tu mudah. Orang awam faham. Ahli bid'ah datang, kita boleh fahamkan, kita boleh nyahkan. Buat akidah yang sempurna. Akidah yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada apa yang susah dalam ajaran Islam. Dalam bab akidah tidak ada bab yang susah. Tak ada bab yang susah. Tak ada bab yang susah nak faham. Bab yang perlu pada usaha tu ada, tapi tak ada bab yang kalian tak akan faham, tak ada. Mesti kita faham. Sebab akidah dia bentuk khabar, berita, makluman. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah sendiri, Nabi sendiri yang sampaikan maklumat. Kalamullah, kalam yang paling sempurna. Kalam Nabi, kalam yang paling sempurna, paling benar. Jadi
kita kerja kita hanyalah faham dan beriman dengannya. Fahami dan beriman dengannya. Apa yang terjadi, banyak perkara yang istilah-istilah baru ditimbulkan itu, istilah-istilah yang memang tak wujud pada syarak dan bertentangan dengan pemahaman syarak. Okey, dalam setengah riwayat Nabi kata faqad, balik semula. Faqad khala'a, anak nak sambung je panjang. Kita habiskan beberapa hadis. Saya nak baca dulu hadis dia. Dalam setengah riwayat sebut faqad khala'a ribqatal islami fi min unuqihi, dan dia cabut ikatan Islam pada tengkuknya. Teruskan hadis seterusnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza buyi'a li khalifataini faqtul al-akhara minhuma. Apabila dua orang khalifah dibai'ah, artinya khalifah umum dua. Dalam sebuah negara, dalam sebuah tempat ada dua khalifah. Bukan kata dua khalifah, Malaysia ada dia punya pemimpin, Indonesia ada pemimpin, bunuh satu. Tak. Di Malaysia, satu contoh. Sekarang kalau zaman Nabi, khalifah lah, satu je pusat pemerintahannya. Kita sebut tadi. Tapi bila sampai pada satu zaman, kita dah pecah. Tiap-tiap tempat itu ada dia punya pemimpin sendiri. Bukan berkaitan dengan khalifah je, duit sama. Dulu emas dan perak sahaja. Emas dan perak sahaja. Sekarang ni tiap-tiap negara keluarkan wang kertas, wang, duit tu. Jadi menyebabkan mata wang sekarang bukan emas dan perak sahaja, tetapi seluruh duit yang ada kat dunia ni. Tiap-tiap negara mengeluarkan duit masing-masing. Dan keadaan dengan pecahnya negara, pecahnya keadaan begini, banyak keadaan berubah. Kita perlu hidup dalam dunia yang sebenar yang kita hadapi sekarang. Tak nak pakai duit, nak pakai ni. Masalah, akan masalah. Duit ni agenda Yahudi. Lepas tu, pakai duit tak? Bagi duit kat saya. Semua yang tak pakai duit bagi saya. Saya perlukan duit. Kan? Kita tahu, kita bukan tak tahu. Adanya konspirasi. Adanya kuasa tertentu. Tapi kita mesti hidup dalam keadaan realiti. Dan konspirasi itu bukan dengan ada kadarnya. Dia ada kemampuan yang terhad. Manusia ada kemampuan semua benda dikontrol oleh Yahudi, Zionis. Tak, ada kadarnya. Ada kadar tertentu. Kemampuan Allah berikan pada seorang itu ada kadarnya. Takkan orang ada manusia yang jadi berkuasa di atas muka bumi keseluruhannya. Sebab itu kita hidup dalam realiti. Realiti kita. Memang ada konspirasi jahat di kalangan kuasa-kuasa besar. Tapi kita hidup, masyarakat kita, solat. Yang solat sekarang, kita duduk dalam keadaan, contohlah masa zaman COVID. Kita hadapi penyakit depan mata kita. Kalau duduk dekat, memang menjangkit. Contoh, pemimpin arahkan begitu. Masa tu, tahu, kita tak semestinya. Yalah, mana saya tahu. Tapi pemimpin dah wajibkan begitu, ikut. Realitinya begitu. Realitinya begitu. Kita hidup dalam suatu tempat yang ada undang-undang dan sebagainya. Okey, balik pada hadis ni. Hadis ni kata kalau dua orang khalifah yang dilantik. Jadi faqtul al-akhara minhuma, maka bunuhlah salah seorang mereka. Maksudnya yang pemimpin hanya satu. Pemimpin utama hanya satu. Cuma satu benda yang kita perlu ingat sebelum berbincang tentang bab bunuh, perang, kafir harbi tak harbi, kita kena tahu semua perkara umum hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Semua perkara berkaitan dengan kemaslahatan umum hanya diisytiharkan oleh pemerintah. Tak boleh kita kata jalankan hukum. Kita negara Islam ni, jadi kita pergi potong tangan siapa yang curi. Jangan, tak boleh. Dia mesti pemerintah. Jadi kita sekarang ni, bab-bab sekarang, kita cerita yang kita mampu buat sekarang, taat kepada pemimpin dalam perkara ma'ruf. Itu sahaja mampu kita buat. Jadi buatlah, ikutlah pada kadar kemampuan. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin. Tuan-tuan ni sekarang dekat dengan waktu pilih pemimpin. Nabi ajar. Kebetulan pula waktu kena. Nabi kata, sebaik-baik pemimpin siapa? Khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Ialah orang yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka.
Pemimpin ni, kriteria dia adalah pemimpin yang mencintai rakyat dan rakyat cintakan pada dia. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan dia mendoakan kebaikan untuk kalian, kalian mendoakan kebaikan untuk dia atau untuk mereka. Pemimpin yang ada sifat rahmat, pemimpin yang mendoakan kebaikan. Kita nak pemimpin yang betul-betul menangis waktu malam berdoa untuk kemaslahatan umatnya, seperti berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Berlaku kepada pemimpin-pemimpin yang ikhlas mendoakan kebaikan untuk rakyat, rakyat yang ikhlas mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Jadi ketika bahasa doa, kita doakan masuk khutbah tu, doa betul-betul ikhlas. Rakyat yang cinta dan mendoakan kepada pemimpin. Pemimpin juga cinta dan mendoakan kebaikan untuk rakyat. Kenapa begitu? Itulah fitrah. Itulah fitrah. Kenapa fitrah? Manusia ni Allah jadikan fitrah, dia suka pada orang yang buat baik dengan dia. Betul? Kalau orang buat baik dengan kita, apa yang kita buat? Kalau kita mampu, kita pertama sekali terima kasih. Kan sejahat-jahat orang, kan, tiba-tiba dia jatuh, kita tolong dia, angkat dia. Dia akan berterima kasih. Dia ada kemampuan lebih, bukan sahaja terima kasih, dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah. Dan bila saling memberi hadiah, akan timbulnya rasa kasih sayang. Budaya berterima kasih, bertukar hadiah, akan melahirkan kasih sayang. Dan pemimpin yang baik begitu. Buatlah sesuatu yang boleh rakyat berterima kasih. Tak ada cara lain. Dalam penggal, cerita sikitlah, 5 tahun berkuasa, berkhidmatlah, doalah untuk rakyat. Buat sungguh-sungguh, ikhlas kerana Allah SWT, iaitu mendoakan. Dan buatlah apa sahaja kemampuan yang ada untuk kemaslahatan. Dan manusia ni Allah dah jadi macam tu dah. Orang buat baik, dia akan berterima kasih. Dan dia akan beri hadiah. Dia bukan sahaja terima kasih, dia akan berikan apa yang dia mampu untuk orang yang dicintainya. Dan bila adanya give and take dari sesama manusia, akan lahirlah perasaan kasih sayang. Dan ketika itu lahirlah pemimpin yang terbaik. Pemimpin terbaik, pemimpin yang cinta pada kamu, kalian cinta pada mereka. Kalian berdoa, dia mendoakan untuk kalian, mereka mendoakan untuk kalian doakan untuk mereka. Wa syiraru a'immatikum, dan pemimpin yang buruk di kalangan kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, ialah orang yang kalian benci pada dia dan dia membenci dengan kalian. Dengan artinya apa? Dia bermula dengan mengambil hak. Dia memerintah, dia ambil hak. Dengan mengambil hak atau tidak memberikan hak, akan melahirkan kebencian. Orang tak terima kasih, orang benci. Bila benci, pada peringkat awal benci, yang kedua akan saling cuba menjatuhkan atau memudaratkan. Dan akhirnya wujudlah politik yang berbudaya membenci. Keadaan begini, Nabi kata, wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk mereka kalian ialah orang yang kalian benci pada mereka dan mereka benci pada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Melaknat. Jadi doa buruklah, caci maki satu sama lain. Kalau sampai di mana-mana keadaan politik begitu, caci mencaci, maki memaki, tandanya apa? Politik pemimpin sekarang pemimpin buruk ke baik? Wallahu a'lam. Jadi kena cari, kena pilih betul-betul pemimpin yang sifat yang disebutkan. Tapi faqulna, ini bukan situ yang kita bincangkan. Maka kami tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Kan jahat ni. Dah ada jahat dah ni. Pemimpin jahat. Confirm. Sahabat pun dah semangat dah ni. Jahatnya. Dia buat kita marah sahabat semangat. Faqulna ya Rasulullah. Afala nunabiduhum bisayfi inda dhalik? Adakah patut kita balas, kita lawan mereka dengan pedang ketika itu? Marah ni. Sahabat dah marah. Nabi kata apa? Faqala la. Nabi kata, la. Tidak. Ma aqamu fikumus salah. Selagi mereka ni mendirikan salat. Orang Islam lagi kan, sembahyang lagi kan. Dalam riwayat yang lain kata, illa antara kufran bawaha. Jangan, la. Illa antara kufran bawahan. Sehingga kamu nampak memang jelas dia kafir. Orang Islam dia dah murtad dah kafir. Kalau macam tu barulah boleh. Tapi dengan kaedah seterusnya lah. Bukanlah begitu saja. Itu kalau berlaku. Artinya, kafir artinya pemimpin yang Muslim yang melawan agama sendiri. Dan menghalang segala syiar Islam dan sebagainya. Tapi kalau masih solat, artinya dia jahat-jahat pun dia Islam lagi. Dia bukan kafir. Dia masih solat, dia masih lagi lakukan kebaikan tertentu. Nabi kata, ala man waliya alaihi walin. Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Kemudian dia melihat sesuatu daripada maksiat. Dia melakukan sesuatu daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Maka bencilah apa yang dibuat berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Dan jangan cabut tangan daripada ketaatan. Jangan cabut tangan daripada ketaatan. Okey, ni cantik. Kita bincang terus. Anda baca Arab dia senang. Baca Arab dia. Kerana dia berkaitan dengan kaedah. Bila dia berkaitan dengan kaedah begini ni, baca Arab dia sedap. Atau nas, bila berkaitan dengan teks. Anda tidak tak nak baca yang asal. Kalau bentuk ayat penuh faham. Tapi kalau bentuk teks, mana sepatutnya buku sebenarnya diletakkan ayat Quran. Bila jumpa ayat Quran dan teks hadis, kita tengok langsung pada nas. Kerana itulah asalnya. Dan juga berkaitan dengan kaedah-kaedah ilmiah. Sepatutnya dikekalkan kaedah dan istilah. Kemudian letak nota kaki untuk memahamkan istilah tersebut. Bukan dengan pertukaran ataupun ayat umum. Nanti tak sampai. Takut tak sampai maksud penulis asal. Okey. Kata Syekh Ibn Abil Is, faqad dalla al-kitab wa sunnatu ala wujubi ta'ati ulil amri ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Okey, ni Syekh dah bawa ayat Quran banyak ni. Ayat Quran dan hadis Syekh dah bawa. Syekh buat kesimpulan. Sesungguhnya dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahawa wajib taat kepada pemerintah waliul amr selagi mereka tidak suruh buat perkara maksiat. Fata'ammal qawlahu ta'ala. Perhatilah qaulullah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan pemimpin dari kalangan kalian. Ulil amri minkum. Kaifa qal wa ati'ur rasul wa lam yakul wa ati'u ulil amri minkum. Tengok macam mana Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ur rasul kalimah ati'u. Tapi ulil amri minkum Allah tak kata ati'u ulil amri minkum. Tak ada kalimah ati'u. Kenapa kata Syekh? Kerana ulil amri la yufraduna bit ta'ah bal yuta'una fima huwa ta'atun lillahi wa lirasulihi. Kerana waliul amr itu tidak ditaat dengan sendirinya, akan tetapi mereka ditaati atas ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan taat waliul amr ada kaitan dengan taat dengan Allah dan Rasul. Wa a'ada al-fi'la ma'ar rasul li'annahu man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah ulang balik kalimah ati' Allah wa ati' rasul. Kalimah ati'u diulang balik selepas ati' Allah ati' rasul kerana siapa-siapa yang taat Rasul hakikatnya dia dah taat kepada Allah. Kenapa? Fa innar rasul la ya'muru bi ghairi ta'atillah. Nabi seorang rasul takkan perintahkan sesuatu kecuali taat kepada Allah.
Bal huwa ma'sumun fi dzalik. Bahkan Rasul itu maksum dalam perkara demikian. Nabi tak akan suruh buat benda silap, yang tak maksiat dan sebagainya. Wa amma walul amri, akan tetapi walul amri faqad ya'muru bi ghairi ta'atillah fala yuta'a illa fi ma huwa ta'atun lillahi wa rasulih. Kadang-kadang dia suruh benda yang bukan taat pada Allah, dia suruh buat benda yang maksiat, maka tak ditaati kecuali pada perkara yang adanya ketaatan pada Allah dan Rasul. Ini Syekh kata kalimah ati'u tadi. Ini Syekh syarahkan, kita dah terangkan awal-awal dah, cuma Syekh sebutkan secara nas dalam buku beliau. Wa amma luzumu ta'atihim fa in jaru فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. Manakala kewajipan mentaati mereka walaupun mereka dizalim, kerana kesan daripada melawan dan keluar daripada ketaatan pada mereka itu akan melahirkan kerosakan yang banyak dan lebih berganda kerosakannya berbanding dengan kezaliman mereka itu sendiri. Kalau ada pemerintah sebuah negara, dia berlaku zalim. Mungkin dia buat zalim pada seorang. Isu. Pemerintah zalim kepada si fulan di hospital sekian. 1, 2. Bila bangun, ramai bangun, 1000 orang marah bangun. Berlaku peperangan. Mana bila khuruj ni, angkat senjata lah. Oleh kerana nak dapat apa? Macam cerita Tamil ni. Cerita Tamil banyak khawarij. Kan seorang yang kena, biasanya keluarga hero lah kan. Hero akan bawa semua orang dia lawan dengan polis, lawan dengan semua sekali. Itu menandakan itu perasaan rakyat. Biasalah cerita dia nak terima. Dia akan jadi hero lah. Sebab itu khawarij tu. Jadi disebabkan seorang yang dizalimi dan perkara itu bukan perkara diikrarkan, perlu dinasihati, perlu ditegakkan haknya. Tapi kalau berlaku kezaliman dan tak mampu untuk tegakkan, 1000 orang, 2000 orang bangun, datang last sekali seorang mati, naik 2000 orang kena tembak dengan tentera, semua mati. Contoh. Jadi kejahatan yang ataupun keburukan, mafsadah yang lahir daripada keluar dari pemerintah lebih besar daripada kerosakan yang satu. Itu kalau pemerintah mampu kontrol. Kalau pemerintah tak mampu kontrol, dah jadi 2 tentera dalam sebuah negara, apa berlaku? Peperangan yang tidak berkesudahan. Dan itu yang berlaku di Syria, berlaku di Yaman, berlaku di Afghanistan dan sebagainya. Pada satu ketika, kerana ketika itu dua-dua dah ada kekuatan. Jadi masalah makin besar. Pada awalnya hanya kes macam kes asal nak tuntut kerja je, ramai penganggur. Pengangguran. Last kali semua satu negara habis. Sebab itu fiqh dalam bab ini sangat perlu kefahaman dalam bab ini. Tapi biasalah kalau orang tengah semangat, ada siapa yang tegur, tali barut pemerintah akan jadi ulama su. Memang berkuat bukan patut. Memang wajar akan keluar perkataan-perkataan begitu. Kalau orang semangat, orang tengah marah. Okey. Kita habiskan insya-Allah. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. Dan sesungguhnya kita bersabar di atas kezaliman mereka itu merupakan perkara yang boleh menghapuskan kejahatan dan keburukan kita dan menambahkan pahala pada kita. Kalau kita sabar, ada pemimpin begitu, sabarlah. Bukan sabar tak bertindak. Sabar artinya tidak lawan dengan senjata. Kita sabar dalam menasihati, sabar dalam menyampaikan hak dan sebagainya. Bukan maksudnya cerita sabar sini tak buat apa-apa, terima. Tidak. Tapi di atas lunas yang betul. Sabarlah dalam perkara demikian. Kesabaran itu akan menghapuskan kejahatan dan akan menambahkan pahala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengangkat
satu pemimpin yang menguasai mereka, pemimpin yang jahat yang kontrol mereka, kecuali pada amalan mereka sendiri, daripada mereka sendiri. Kalau dalam sebuah kampung bermesyuarat lantik orang terbaik di kalangan dia, rupanya penyangak, masalah pada kampung sendiri. Tak semua penyangak. Mungkin kenapa dia boleh pilih penyangak jadi ketua kampung? Jelas? Mungkin kerana tidak kenal, tidak rapat, mungkin kerana tidak cakna, mungkin macam-macam sebab. Mungkin juga semua penyangak. Mungkin juga semua penyangak. Dulu geng, sama-sama geng, kita sama-sama curi kambing, curi semua sama-sama, geng penyamun. Kami lah penyamun kan. Lepas tu lantik sesama sendiri menang. Last sekali, dulu samun orang lain, sekarang samun sesama sendiri. Mungkin itu berlaku. Dia kata Syekh, pemimpin terlantik yang melakukan kezaliman itu merupakan satu balasan Allah untuk kekurangan kita. Jadi sabarlah. Sabar itu akan Allah ampunkan kesalahan. Semoga dengan perkara Allah ampunkan kesalahan dan mengangkat darajat atau menambahkan pahala. Jadi apa yang wajib kata Syekh? Fa'alai wal jazaa'u min jinsil amal. Allah akan balas sesuatu sesuai dengan amalan kita sebenarnya. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wat taubah wa islahil amal. Jadi kalau berlaku, tengok pemimpin sekarang, subhanallah, itu yang berlaku pada masyayikh. Anda jumpa syekh-syekh. Apa yang berlaku di Arab Saudi sebagaimana Syekh Natambullah. Kalimah ni yang beliau sebut. Dia kata fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wat taubah wa islahil amal. Kalimah ni yang beliau sebut sebiji. Ya, kata sabar, kena ijtihad, istighfar, taubat dan betulkan amal kita. Betulkan diri kita. Ini kalam keluar daripada ulama sunnah. Mereka rasa pemimpin yang berbeza dengan dahulu, mereka disebahkan kerosakan dan kekurangan pada diri mereka. Mereka dah ulama, mereka ni mungkin ada perkara yang perlu disemak dalam diri kita sendiri, sehingga Allah SWT letakkan seorang pemimpin yang zalim. Tapi dalam bab politik, hatta di bab soal nak kata zalim 100% tak juga, pasti ada perbezaan pandangan. Tapi bagi pihak yang merasa terkesan, istighfar kepada Allah SWT, ijtihad, taubat dan betulkan amalan kita. Qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa sahaja yang menimpa kamu, musibah-musibah yang menimpa kamu, ni ayat 100 muka surat 192. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ianya berpunca daripada tangan kamu sendiri, berpunca daripada usaha tangan kamu sendiri, dan itu pun Allah dah ampun banyak. Wa ya'fu an katsir, Allah ampun banyak. Kalau ikutkan yang kita buat, Allah boleh balas lebih pada tu. Musibah yang timpa pada kita tu sebenarnya kita buat jahat banyak, Allah baru balas sikit. Wa ya'fu an katsir, Allah ampunkan banyak perkara. Sama ada peringkat diri sendiri, peringkat keluarga, peringkat sebuah kampung sampai sebuah negara. Kita ni hamba Allah, nak rahmat Allah, tetapi banyak maksiat yang kita lakukan. Peringkat diri kita, kita nak rahmat turun, tapi macam mana nak datang rahmat kalau tak solat, rumah tak baca Quran, zikir tak ada. Peringkat kampung begitu juga, peringkat negara pun begitu. Macam mana nak dapat pemimpin yang rahmat, sedangkan berluasanya perkara-perkara yang merupakan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bab syubhat atau syahwat. Wa qala ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Semua ni antum bacalah. Antum baca, ana tengok ayat yang last masa habis, tengok di terjemahan dia. Dan Allah kata ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha bima kasabu bima kanu yaksibun. Allah SWT akan angkat orang zalim sesama mereka atas apa mereka usahakan.
Macam yang sebut tadi lah. Kadang-kadang sama-sama buat jahat, angkat salah seorang. Tengok, dia dulu buat jahat dengan orang lain. Lepas tu dia akan buat jahat dan bunuh sesama sendiri. Dan itu berlaku. Bab pembunuhan, bab makan harta dan sebagainya. Dulu, rompak harta orang lain. Bila geng dah menang, geng sesama sendiri pula. Dan itu berlaku pada. Dan anda tak tafsirkan. Cuma anda berikan umum begitu saja. Ayat-ayat ni anda boleh baca. Kita terus masuk pada hujung. Okey, ni kata Syekh. Ini yang kita fokus. Kalau kat sini, tengok pada 193. Pada sekiranya rakyat. Sekiranya rakyat hendak membebaskan diri daripada kezaliman pemerintah yang zalim, maka mereka hendaklah meninggalkan kezaliman. Jadi rakyat tak nak ada pemimpin yang zalim, usahakan, islahkan masyarakat, islahkan diri, jangan buat kezaliman. InsyaAllah. Allah SWT. Jadi nak tak nak, ni manhaj salaf, betulkan diri kita, betulkan keluarga kita. Kita tak mampu ubah dunia, tapi ubah diri kita. Sebab tu ada bab syubhat sekarang ni. Banyak syubhat. Contoh syubhat ahli kalam yang ada sekarang banyak. Tak mampu nak fahamkan semua orang. Fahamkan diri kita dulu. Fahamkan diri kita dulu. Angkat syubhat dari diri kita. Lepas tu angkat syubhat daripada anak isteri kita, keluarga kita. Jangan tak mampu nak ubah semua orang, nak ikut pada Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang betul, manhaj yang betul. Ubahlah orang keliling kita. Satu anak saya sebut, yang anda mampu, anda ubah syubhat yang ada di kepala antum, yang hadir dalam kelas. Yang tak hadir, kita tak mampu. Yang tak dengar, kita tak mampu. Dalam keadaan kita semangat untuk berdakwah, sampaikan dakwah, kita kena tahu hidayah ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Benda ni menyebabkan kita tak kecewa. Contoh kalau kita tak ingat pada bab hidayatul irsyad, hidayatul taufiq, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya mampu terangkan. Kadang-kadang kita kecewa. Kita nak cakap lain, orang tafsirkan lain, orang ambil ayat untuk macam-macam. Jadi nak tak nak, bila kita tahu benda betul salah, dakwah semampunya, yang selainnya taufik milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita faham ada hidayatul taufiq, hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq, kita akan hidayatul irsyad, kita terus menyampaikan, sampaikan, ajarkan apa kita mampu. Taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan pada Allah. Kita tak kecewa dan kita juga tidak meninggalkan apa yang kita mampu lakukan. Wa an Malik bin Dinar annahu jaa fi ba'd kutubillah. Anallahu malikul muluk. Qulubul muluki biyadayya, faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahmah, wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluki, lakin tubu a'tifhum alaikum. Daripada Malik bin Dinar, salah seorang daripada ulama tabi'in. Beliau kata, ada tersebut dalam sebahagian kutubillah, sama ada dalam kitab Injil, Taurat dan Zabur, wallahu alam, sebahagian kitabullah. Kerana Malik bin Dinar antara orang yang sahabat yang mempunyai pengetahuan tentang agama-agama terdahulu. Ini cara kita. Wujudnya istishhad dalam perkara-perkara akidah. Urusan agama ni yang kita ikut Al-Quran dan Sunnah saja. Al-Quran, Sunnah, ijma' salafus salih, ikut semua sekali cerita. Tapi kita akan temukan dalam kitab akidah dibawakan asar, kadang-kadang bukan daripada Malik bin Dinar, tapi Malik bin Dinar cerita tentang apa yang daripada kandungan kitab lain. Begitu dalam hadis. Hadis akan dibawakan hadis yang jadi hadisul bab, sampai pada sampai hujung sekali, nanti keluarlah hadis yang dhaif sebagainya untuk menerangkan tertentu. Apa kerja Ahlussunnah? Ahlussunnah mensyarahkan, tengok dalam konteks. Ini dah faham ni, tengok pada tajuk, tengok tajuk yang diletakkan oleh imam-imam kita, kemudian terang-terangkan, kemudian baru tahu, oh ada istishhad di belakang. Apa yang dibuat oleh bid'ah? Dia tak baca semua ni. Dia pergi tengok, cari syubhah. Dia kata, inilah dia. Tengok dalam kitab disebut, Syekh dia kata sekian-sekian. Takrir. Syekh takrir benda lain. Tapi dia cari
apa yang boleh sesuai dengan syubhat yang ada pada diri dia. Dalam ni, kata Malik bin Dinar, ada tercatat dalam sebahagian daripada kitab-kitab terdahulu. Anallah malikul muluk. Aku adalah Allah, raja kepada seluruh raja-raja. Qulubul muluki biyadayya. Hati raja-raja atau pemimpin-pemimpin ini ada di kedua tanganku. Takwil ke tak takwil? Tak payah. Baca je lah. Faman ata'ani, barang siapa yang taat padaku, ja'altuhum alaihi rahmah. Aku akan jadikan mereka rahmat pada dia. Jadi pemimpin ni, hati dia ada pada Allah SWT. Kalau rakyat tu baik, ni saya nak terangkan. Rakyat tu baik, pemimpin pun jadi sayang dan rahmat pada rakyatnya. Wa man asani, dan barang siapa buat maksiat pada aku, buat maksiat pada Allah SWT, ja'altuhum alaihi niqmah. Aku akan jadikan mereka, iaitu pemimpin tadi, sebagai satu azab untuk rakyat tersebut. Niqmah ni satu kesengsaraan. Fala tashghalu anfusakum bisabbil muluki. Maka jangan sibukkan diri kamu untuk mencela raja-raja dan pemerintah. Lakin tubu, akan tetapi bertaubatlah kalian. A'tifhum alaikum. Aku akan jadikan hati mereka rasa belas kasih terhadap kamu. Atau berlaku lembut terhadap kamu. Ini prinsip yang dibawa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bab pemerintahan. Kalau kita tengok pada ayat-ayat ni, kita akan temukan banyak perkara berkaitan pemerintahan, berkaitan sekali. Memang perlu rujuklah kepada cara Islam. Macam mana Islam menangani masalah-masalah kenegaraan. Masalah-masalah kenegaraan. Alhamdulillah, kita habis dah matan ni. InsyaAllah kita akan sambung pada matan seterusnya, iaitu sambung pada bahagian seterusnya. Kata Syekh, wa nattabi'u sunnata wal jamaah wa najtanibu syuzudha wal khilafah wal furqah. Kita ikut jalan as-sunnah wal jamaah. Tengok apa yang Syekh tafsirkan maksud ahli sunnah wal jamaah. Baca sikit lah nak tahu. Baca sikit ya. Mukadimah. Syekh kata apa? As-sunnah, apa? Tariqatul Rasul. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ibn Al-Aiz bagi syarah. Sunnah itu adalah jalan Nabi SAW. Wal jamaah, dan jamaah adalah jamaatul muslimin wa humus sahabah wat tabi'una lahum bi ihsan ila yaumiddin. Mereka adalah sahabat asasnya dan orang-orang yang ikut mereka sampai hari kiamat. Okey. Sekarang soalannya, mudah Syekh bagi ahli sunnah, siapa tak faham sunnah? Al-jamaah, siapa tak faham jamaah? Datang ahli kalam, tiap-tiap kumpulan, mereka akan hadkan ahli sunnah jamaah pada kumpulan mereka. Contoh. Minta maaf lah, ini berkaitan dengan keadaan yang selalu kita dengar. Ahli sunnah wal jamaah adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kita bukan nak keluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada sunnah. Bukan menjadi tujuan kita untuk bincangkan perkara tersebut. Tapi kita tak setuju dengan ta'rif ini. Ta'rif yang qasir, ta'rif yang terhad dan terbatas. Mana boleh seseorang kita ta'rifkan istilah ahli sunnah wal jamaah kepada al-Asy'ariyah dan Maturidiyah? Macam mana dengan orang sebelum mereka? Apatah lagi istilah ahli sunnah wal jamaah dah diguna pakai sejak pada zaman awal. Selama 300 tahun ia dipakai untuk merujuk kepada sunnah Nabi dan sahabat Nabi, jalan salafus salih. Tiba-tiba orang kemudian hadkan pada zaman mereka. Kemudian bawakan tafsiran-tafsiran yang berbeza. Akhir sekali, apa yang disebut pada zaman salaf itu jadi bukan sunnah. Akhir sekali, jalan dan manhaj salafus salih dikatakan tidak sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah dan sebagainya. Ta'rif ini ta'rif yang qasir. Kita
Kita tak keluarkan mereka daripada sunnah secara umum. Tapi siapa sahaja yang mengikuti sunnah di kalangan mereka atau di kalangan orang lain, sama ada Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah dan siapa sahaja, apa saya namanya, kalau mereka ikut sunnah, mereka adalah ahli sunnah pada tempat tersebut. Dan bersama dengan jamaatul muslimin, jamaatul sahabah. Nak tahu jamaah macam mana? Rujuk pada zaman sahabah dan orang-orang yang ikut mereka. Jadi nak kena ikut salafus salih. Sebab tu dah jamaah yang dikatakan salafus salih, apa dia? Kena faham betul-betul. Bukan yang hidup di zaman tu saja. Salafus salih kita kata as-sahabah at-tabi'un, yang ikut sahabat. Nak katakan kurun terbaik ialah kurun at-tabi'un, yang ikut sahabat. Bukan orang yang cela sahabat atau cela sebelumnya. Wat-tabi'ut tabi'un, orang yang ikut mereka lagi. Jadi kesinambungan itu sama. Ajaran tu tak. Ajaran kita berasaskan ittiba'. Ikut. Agama kita agama yang dah sempurna. Tak ada perlu penambahan. Semua ilmu yang ada kemudian hanyalah tujuannya untuk mengembalikan manusia pada kesempurnaan yang wujud pada zaman Nabi SAW. Anak selalu ulang-ulang balik. Tapi boleh jadi perkara ini supaya masuk kepala kita. Macam mana boleh wujud ilmu Nahu? Ya? Sebab Sayyidina Ali dapati bahawa ada anak dia sendiri cakap salah Nahu. Betul? Salah Nahu. Tak boleh nak bariskan betul. Ma ajmala dengan ma ajmalu. Salah. Saya diperintahkan supaya cuba cari kaedah. Buat kaedah untuk betulkan lisan. Jadi Nahu bukan nak ajar Quran sunnah kena ikut istilah Nahu. Quran ni berbeza. Kita belajar Nahu kena baris atas, Quran sebut baris depan pula. Salah Quran, salah Nahu. No. Quran sunnah itulah yang asal yang ada pada zaman salafus salih. Pemahaman yang benar Al-Quran dan sunnah dan pemahaman yang sempurna itu wujud pada zaman salafus salih. Perkataan dan kefasihan itu wujud pada zaman salafus salih. Ilmu yang kemudian adalah ilmu untuk membetulkan kesilapan yang wujud pada zaman mereka untuk kembalikan mereka pada zaman salafus salih. Ilmu Nahu betulkan baris, ilmu saraf betulkan tasrif, betulkan perubahan-perubahan yang ada pada ni, ilmu saraf. Datang ilmu qiraat, kumpulkan wajah bacaan Nabi SAW. Datang ilmu tajwid, betulkan cara bacaan macam mana Nabi SAW baca. Datang ilmu balaghah, ilmu balaghah tujuannya apa? Untuk membetulkan kefahaman macam mana sahabat-sahabat dan Rasul faham. Kalau datang takrif al-hakikah dan majaz, bukan untuk betulkan pemahaman sahabat. Pembahagian hakikat dan majaz yang ada pada ilmu balaghah bukan untuk lawan pemahaman yang asal yang sedia wujud pada sahabat. Mereka dah paling faham Al-Quran, mereka paling faham sunnah, mereka paling fasih, kefahaman mereka yang kita warisi. Kaedah kemudian ini hanya untuk kembalikan manusia kepada keaslian yang ada pada ajaran Islam. Sebab tu kaedah-kaedah begini, untuk mudah faham ini, kita kata, faham? Kita kena cek, kena rujuk kepada asal. Pemahaman mereka macam mana. Itulah yang menentukan betul tak betulnya ilmu yang ada sekarang. Adakah ilmu balaghah sesat? Tak sesat. Yang sesatnya kalian yang pergi ambil suatu kaedah, letakkan pada, bukan pada tempatnya. Semua kaedah yang ulama buat, kemudian adanya pengecualian-pengecualian. Ilmu kalam sahaja yang lain. Dahlah ambil bukan daripada Al-Quran dan Sunnah dan Salafus Salih. Pergi ambil daripada ilmu Yunan yang dah bertukar sampai 8 sampai 15 bahasa. Bertukar-tukar, tak ada sanad, tak ada matan, tak ada apa semua. Tak ada apa langsung. Tiba-tiba keluar kaedah daripada Risalah Ikhwanus Safa. Risalah kecil yang diletakkan curi-curi sana sini pada zaman Salafus Salih. Sebarkan syubhat. Lama-lama inilah dia dalil qat'i. Amboi. Ayat Quran dan Sunnah tak boleh beza dengan ni.
kaedah kalam. Dan mereka cuba tarik, mereka tak hujah. Ilmu kalam tak berhujah dengan balaghah, tak berhujah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Ilmu kalam ilmu akal semata-mata pada asal falsafah. Cuma bila ada sokongan yang sesuai baru diistishhad. Tiba-tiba anda akan nampak mereka datang ijtihad dengan hadis. Subhanallah, bila masa mereka nak belajar hadis. Saya tak kata ilmu kalam, itu beza. Saya kata kalam yang umum. Tiba-tiba mereka berhujah. Dalam bab ilmu kalam, berhujah dengan bawa datang kalam salafus salih. Masya Allah, bila masa mereka sebenarnya nak ikut salafus salih sebagai dasar. Tiba-tiba dia akan bincang. Dia akan cari ruang untuk betulkan apa yang dah ada. Jadilah sebab tu tak payah buang masa sangat untuk layan. Cuma kalau yang ahli kalam yang anak cucu cicit yang kemudian ni, dia orang sendiri tertipu dengan ahli kalam sebelumnya. Ahli kalam sendiri pun tertipu dengan sebelumnya. Kesilapan. Dia nak tak nak, mereka pun sahabat macam kita juga, kawan-kawan kita juga, mak orang yang hidup dengan kita sebagainya, nak tak nak kena juga layan sekali-sekala, betulkan mereka. Takkan kita tinggalkan dia dengan kumpulan dia jadi macam tu. Tak, kena betulkan, kena fahamkan dan sebagainya. Syubhat-syubhat yang dibawa kelakar. Kelakar. Mencuit hati. Kalau tuan-tuan, ada orang tengok geram. Saya tengok kadang-kadang geram, kadang-kadang ketawa balik. Kesian. Jadi kesian. Kaedah yang mereka buat kemudian, yang pada asalnya nak betulkan faham. Semua kaedah dalam ilmu balaghah tujuannya supaya faham macam mana orang dulu faham. Tiba-tiba salafus salih faham macam ni, kita faham macam ni sebab hujah kita kaedah ni sekian. Dalam kalam ada hakikat, ada majaz. Apa? Kami tak peduli hakikat ke majaz. Kami dah tahu kalam salafus salih. Nak kata hakikat sahaja macam ni temai sebut, kami boleh berhujah dengannya. Nak kata ada majaz dalam kalam, sama juga Quran tak salah pun, yang salah awak salah faham. Betul tak? Kalau nak kata dalam kalam ada majaz, salah, adakah kita tak ada berhujah? Dalam bahasa Arab ada majaz, kemudian Quran itu dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran ada majaz, ada kita risau? Tak ada, kita pun tahu. Nak kata ada majaz ke tak ada majaz, perkara ilmiah yang kami tak risau pun. Sebab Quran pemahamannya terpelihara. Kenapa boleh jadi majaz? Apabila makna yang asal diketahui, makna yang asal tak dikehendaki. Mustahil makna asal dikehendaki, kerana kita mengenal yang asal itu secara qat'i. Contoh, kita katalah dalam kelas ni, contoh kita ambil isti'arah lah, kita ambil buat isti'arah. Ada seekor singa dalam kelas ni. Singa datang. Atau kita tahu ada seekor keldai yang hadir malam ni. Minta maaf lah. Faham tak? Sebut keldai, singa. Ada kata? Ada. Hari malam ni ada lembu. Ada lembu seekor hadir dalam kelas Batu Salam. Minta maaf contohnya. Nak cakap singa pun kita faham, kedai pun kita faham, lembu kita faham. Tapi kita kata, kalau kata majaz lah. Kita kata majaz. Ibn Taymiyah kata, lembu tu nak tahu lembu, maksud lembu apa, tengok pada ayat. Ayat tu maksud lembu, seekor lembu, kadang-kadang maksud orang yang kena cocok hidung. Contoh. Dan hakikat dua-dua. Ibn Taymiyah kata, bukan perkataan tu. Tengok pada ayat lah. Buat apa nak susah-susah hakikat majaz? Tengok ayat, kita faham. Ibn Taymiyah tak kata tak ada majaz. Kaedah senang. Supaya apa? Kerana ahli balaghah dia kena pening kepala sampai semua benda dia pecahkan. Hakikat ke majaz? Hakikat ke majaz? Benda kita memeningkan. Semua makna ayat dipahami melalui konteks. Ibn Taymiyah kata tak ada majaz. Yang ada hakikat. Tapi hakikat lughawiyah. Bahasa tu kaya. Hakikatnya sesuai dengan konteks.
Apa masalah? Salah ke Ibn Taymiyah? Tak ada salah pun. Tu cara beliau untuk mudahkan faham. Tak nak faham dengan mudah. Yang kedua, yang mana makna asalnya, mana-mana kemudian. Buaya darat. Contoh. Kalimah ni, ada kalimah yang kita nampak yang ni lebih kuat. Ada kalimah yang ada dua makna serentak. Tak tahu yang mana makna asal, yang mana makna kemudian. Dia kata, jadi kaedah tu tak jelas. Ada perkataan-perkataan yang ada 2-3 makna serentak. Yang tak boleh kita kata yang ni lebih kuat. Kalau macam keldai, tahulah keldai yang betul, keldai lah. Yang hadir kat kelas takkan keldai. Kita nampak yang mana lebih kuat. Tapi ada setengah perkataan yang kita tak boleh nak katakan inilah makna asal. Kerana ada banyak makna sejak daripada asal. Jadi kaedah ini, kata Ibn Taymiyah, kaedah hakikat dan majaz adalah kaedah yang dengan takrif yang asal, bahawa ada bahasa asal, bahasa kemudian, tak jelas sebab ada perkataan yang tak ada asal. Yang tak ketahui yang mana lebih asal daripada yang lain. Jadi Ibn Taymiyah bukan menafikan adanya ayat, ayat-ayat begini, keldai kat kelas, singa kat kelas, atau ada lembu yang dilantik jadi pemimpin. Contohnya, ayat-ayat begini memang ada dalam semua negara. Kenapa kita boleh tahu makna kata keldai dan kelas ni, bahawa yang dalam hadis kelas bukan seekor keldai? Dari mana kita tahu? Sebab kita kenal hakikat seekor keldai itu macam mana. Makna asal tu kita tahu dan kita kenal hakikatnya. Jadi kita tu tak mungkinlah keldai datang kelas. Tak mungkin keldai pakai mic. Tak mungkin keldai baca ayat Quran. Kerana kita kenal hakikat keldai. Jadi kita kata, oh, tak mungkin, mustahil maknanya keldai. Akal kita berhubungan mustahil makna keldai. Makna dia orang yang jahil, contoh. Orang yang bodoh. Mana ada kitab tapi tak pandai baca. Seperti seekor himar bawa banyak buku. Ada bukti depan mata tapi tak faham. Copy paste, di sini tak faham. Itu perangai keldai. Kan, keldai ni bawa kitab banyak. Dulu keldai ni kerja dia bawa barang-barang, bawa kitab sebagainya. Tapi dia tak faham pun apa di atas dia. Asalkan tuan tak kitab dia. Tuan dia letakkan najis lah, tak kisahlah. Keldai ni bawa semua. Dia tak faham. Dia bawa barang-barang. Okey. Jadi kenapa boleh berlakunya majaz? Kerana akal menghukumkan mustahil. Makna asal itu boleh dimaknakan pada ayat tersebut. Ayat tersebut kerana dia kenal hakikat makna asal tersebut. Maka dia terpaksa tafsirkan dengan makna yang lain. Faham? Anda tak terangkan cara detail, tapi nak fahamkan idea. Kenapa perkara ghaib dan sifat Allah kita kata